Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, kita start kelas dengan Al-Fatihah. Okay, so hari ni kita buat tengok tutorial untuk soalan S-Work hari tu. Ada yang minta saya review balik soalan ni. Kan? Ada siapa yang dah hantar ke? Belum. Bila due date dia bila? Belum sir, due date esok. Esok. Okay, so 2 kali dah saya ulang ni kan benda ni, and hopefully lepas ni you hantar lah kan. Dia punya ni very simple. Sebenarnya S-Work ataupun subjek kita ni sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple disebabkan oleh matematik moden biasa. Matematik moden yang biasa, yang tak ada apa nama, integration by part, tak ada differential equation kan. It's very simple lah kan. So yang tu nak kena letak dalam kepala kan, sebelum apa nama, you all okay. So soalan ni hari tu saya dah ulang. Ada apa-apa, ada masalah tak pasal nak faham soalan ni? Tak ada. Ya, memang clear. Kalau saya tak ulang balik, boleh jawab tak? Kalau saya nak ulang pun boleh juga. Takut silap. Okay. So you jangan apa nama, kisah pasal jawapan, sebab jawapan ni dia jawapan selalunya untuk makluman semua, jawapan 1 markah je untuk semualah, bukan subjek saya je. Dia yang penting dia punya jalan kerja. Dan jalan kerja tu maksudnya yang tu yang lebih markah. Walaupun jawapan salah tapi dia punya jalan, katalah markah dia 15 kan. Jawapan tu salah kan. You ambil satu value yang salah, so dia akan jadi salah lah semua kan. Tapi jalan kerja you tu betul, so jalan kerja dapat markah, so you akan dapat 14/15 katakan, sebab jalan kerja tu betul. Sebab jawapan tu salah, so tolak dekat jawapan saja kan. So you just buat, sebab soalan ni saya tak apa nama, dia soalan ni soalan final. So soalan final dia tak boleh nak ambil skema jawapan untuk diberikan kepada student. Skema jawapan sebab saya buat tutorial ni untuk apa nama, sebagai you punya quiz lah, sebagai you punya quiz lah kan, sebagai you punya quiz kan, sebagai you punya assignment yang 10% tu. So you just buat saja. Okay. Untuk soalan satu ni dia pakai grid method kan, dia pakai grid method. Okay. A small road is to be constructed from point A, di point A ni, to B, C to D, as shown as figure 2. Estimate the volume of a work of subgrade level to be cut and filled. And ni yang nombor 2 kan. Sorry. Okay, sekejap. Tengok yang nombor 1. Soalan yang nombor 1 ialah okay, yang ni. Ni soalan asal dia. Okay. Recreational 15,000 meter square recreational area is to be constructed. Maksudnya ni lah kawasan ni to be constructed a new housing estate. Okay. If the area is to be trimmed, maksudnya area kawasan ni nak di trim to level 95. To level 95. Determine the quantity of earthwork for cut and fill using a grid method. Okay. So daripada sini you tengok point ni kan, you akan cut lah into a section, apa nama, triangle section, and then you akan
you akan dapatkan the area of A, B, C, D, E, F. And contohnya area A ni, and area A ni ialah okay, dia nak trim to level 95. Betul? Nak trim to level 95. So you letak 90 tolak 95 and plus point kat sini ialah 91 tolak 95 and 94 tambah 94 tolak 95. Kan? Maksudnya kalau kat sini kita dah tahu dia nak level 95. Sekarang ni level kat point A ni banyak dia negatif, dia akan jadi negatif. Maksudnya kat tempat ni kita dapat area of cut ke fill? Cut. Cut ke fill? You cakap cut dah. Okay. Level ni 95. Dia nak bagi level tu 95. Sekarang ni level ni 90. Dia cut ke fill? Fill. Fill lah. Kan? Betul? So dia akan dapat negatif. Maksudnya nanti you akan dapat negatif untuk fill. Kan? Maksudnya divide. Sebab apa saya divide by 3? Sebab apa saya divide by 3, saya tak divide by 4? Sebab apa saya divide by 3? Sebab dia 3. Sebab 3. Kita nak averagekan 3. Kan? Kita nak averagekan 3. Okay? So kita nak averagekan, ni height ni. Ni actually height. Maksudnya the average height. Ni ialah average height. Kan? Average height untuk point A. Area at A. Average height untuk point A. Sekarang ni kita tak dapat area lagi ni. Kan? Kita baru dapat average height. Kan? Average height. Kan? And then kita nak cari volume, nak kena darab dengan dia punya luas. Dan luas dekat kawasan A ni ialah 1/2, betul, luas segitiga A 1/2 kali dengan grid dia ialah 50 by 50. Ni 50 by 50. This is another 50. This is another 50. Kan? 50 meter by 50 meter. Okay, so 50 by 50 lah. Kan? Betul? 50 by 50. So you akan dapat jawapan dalam unit meter cube untuk kawasan ni. Maybe negatif. You dapat negatif sebab negatif ni you boleh letak kat sini sebagai fill. Okay? Sebagai fill. Okay, you cari pula volume at B. Volume at B. Okay, volume at B ialah point dia 91 tolak 95. Kan? And then plus 94 tolak 95 and plus 101 tolak 95 bagi 3. Bagi 3. Yang tu baru dapat average height lah. Baru dapat average height. And then you nak dapat volume darab dengan luas dia. 1/2 kali 50 kali 50. So you dapat, and maybe positif or negatif lah. Kan? Bergantung kepada volt ni. So you boleh letak lah cut or fill. Cut or fill. Dan tengok kalau negatif ke ataupun positif. Kalau positif maksudnya banyak kawasan ni you nak kena cut. Kan? Okay, so dan seterusnya lah kan, you cari F, G, H, I, J, K, L. Kan? You buat pengiraan macam biasa lah. Kan? C, V, D. Kan? Okay, so you dapat area to be cut and area to be filled by using a grid method. Settle lah satu soalan. Settle satu soalan. Okay. So soalan nombor 2. A small road is to be constructed along point A, point B, point C dan point D. Yeah. Okay. Small road lah maksudnya small road. Okay. Ya. Nak tanya, soalan yang tadi ni kalau buat segi 4 tak boleh ke? Boleh. Buat segi 4 pun boleh.
Tapi You bagi kena 4 lah. bagi 4 lah. Bagi 4. Okay. Thank Bagi you, sir. 4. Maybe jawapan dia akan lari sikit lah. Kan? The more you cut, the more accurate it will be lah. Kan? Boleh you bagi 4 pun boleh. Okay. So untuk soalan yang nombor 2 ni, okay, a small road to be, selepas dia dah trim selepas dah trim level, platform level dah sama. Platform level dah sama. Okay. A small road is to be constructed dekat point A to point B to point C to point D. So sekarang ni nak buat jalan dekat atas platform level ni, dekat atas platform level ni. Okay. Estimate the volume of subgrade level. Subgrade level kalau ikutkan jalan ni, maksudnya yang level yang paling bawah lah, kan, subgrade level. And this is jalan, jalan. Okay, this is long section dia, long section from A to B to C to D. And kalau kita tengok, kan, with a design gradient from A to D rise maksudnya every 50 meter dia akan rise 1 meter every 50 meter. And every 50 meter dia akan rise 1 meter. Kan? Okay, so sekarang ni you nak dapat jarak from okay, point ni to point ni, katakan point dekat C ni lah, point ni ke sini 50, betul? Point ni ke sini 50, point ni ke sini another 50, betul? Sebab grid ni ialah 50 by 50, kan? Okay, sekarang ni kita nak cari point ni to ni dekat B, point C ni to point ni, kan? Okay, so this is, kalau kita tengok kat sini, boleh katakan 25, kan, half daripada sini 25. Okay, so point ni to point ni macam mana dapat? So ni 25, ni 25. Itu saya dah terangkan. So you buat teorem Pythagoras. 25 kuasa 2 plus 25 kuasa 2. Okay, 35 point kat sini ialah 35 point. Kalau 35. Apa dia? 25 square tambah 50 square. 50, okay, sorry. Betul, 50. 50 square. Okay, 50 square. 25 square tambah 50 square. Okay, punca kuasa 55. So maksudnya point kat sini to point kat sini ialah 55.9. Betul. So point from point ni to this ialah 55.9, and then last kali sampai point yang hujung ni, kan, pun sama. Nak dapat ni sama jugalah. Kan, punca kuasa ni to ni half lah, half 25. Yang 25 dengan 50. So sama juga 55.9 dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okay. So you dapat total length ni lah, kan. Sekarang ni you kira lah total length ni berapa, kan. So 55.9 tambah 55.9 tambah 25, kan, tambah 50 tambah 50. Okay, total length dia ialah 236.8. Total length dia, kan. Total length dia ialah total length dia ialah length yang ikut ni, length dia ialah 236.8. 236.8. Okay. So every
Ini ialah 236.8. So you dapatkanlah dia punya every 50 satu kan. So you buatlah change. And change, katakan you nak buat change from ni point lah, point A to B and to C to D kan. So maybe you nak bahagi 50/50 kan. Nak bagi 50/50 sampailah point yang last kali, which is point change 236.8. So daripada change ni you dapat dia punya depth. Macam mana nak dapat depth dia kan. Katakan from point 0 to point 55 point yang first tadi, 55.9 kan. Macam mana nak dapat D ni kan. Yang first change tu, yang first daripada point ni, daripada point ni to point ni kan. Dia rise berapa meter? 1 meter. Kan? 1 meter 50 kan. Satu maksudnya kalau 50 meter dia rise 1 meter. Kalau 55.9 4.736. ya. Dia akan rise 1.18 betul? Dapat tak? Kan? Ni you buat by dia punya 1 to mana tu? 1 meter rise in every 50 meter horizontal kan, horizontal. So dia akan rise lah kan, 1/50 kan. Okey, 1/50. Maksudnya kalau 55 dia akan naik 1.18 kan. And then dia akan naik lagi berapa ni? Dia macam bukit lah, bukit. Next change ialah another 55.9 tambah 55.9 lagi. So dekat 111 108. 108 berapa dia punya rise? 1/50 darab dengan 118. Sorry. 55. Change yang kedua ialah change yang kedua ialah change apa? .18. Okey. Okey, dia akan naik D dia 2.236. Betul? Kan? Tu change yang kedua. Dan carilah change yang ketiga. Kan? Change yang ketiga tambah lagi 50. Kan? 118 111.8 tambah dengan 50. Okey, ni 161. 161.8. Okey. Tambah lagi 50. 211. Betul. Sorry. Tambah 25. Siapa tambah 25? Selepas 55.9 tambah 25. Kan? Okey. So you tambah 25, so dapatlah lagi change tu. So barulah you dapat D and then cari pula dia punya distance. Distance ni you tahulah kan, how to get the interval. Kan? Ni change. Kan? Change from one change to another change. You tambah lagi 25. Tambah lagi 50, tambah lagi 50. So dia punya total length dia ialah 236.8. So dan you dapatkan D. Lepas you dapatkan D, you dapatkan dia punya interval.
Kan? So dapatkan interval ni, interval dia maybe tak sama sebab you susun secara tak sama sebab you nak pakai satu method je. Kan? Dia tak suruh you pakai dua method. Dia pakai method, maybe dia pakai mid section method which is average area. So you dapat interval and then dapatlah dia punya carilah dia punya average area. Kan? Dapat dia punya area. Area dia ialah BD plus SD square. Betul? B dia ialah jalan dia 3.5. 3.5. S dia 1. kan? S dia 1. Kan? So you ganti dalam ni dan buat pengiraan macam biasa. So dapatlah dia punya jawapan dalam volume. Kan? So yang tricky part dia dekat nak cari dia punya chainage ni. Kan? Yang lain semua mudah. Sir, kalau saya start macam A0 lepas tu A50, Boleh. boleh Memang macam tu pun. Kan? Cuma ni saya just nak dapatkan dia punya D tu siap-siap. Kan? D tu. Maksudnya D dekat chainage kosong lah. Kan? D kat chainage kosong. Kan? So maksudnya you kena ada lagi satu lah kat sini. Ni point kosong, D chainage kosong, D dia kosong. D dia kosong you tak payah kira pun tak apa. Kan? D dia kosong, dia tak payah kira tak apa. D yang dekat point yang number 1 ni lah yang penting. Point daripada sini, ni berapa? Ni ialah 1.18. So barulah you dapat value. Kan? Point yang kedua ni yang you akan dapat value. Point yang pertama tak dapat value. Kan? Okay, so daripada situlah you boleh develop lah. Kan? So dah dapat dia punya apa? Dia punya cut and fill, dah dapat dia punya volume. Kan? Dia suruh cari itu je lah. Dia suruh cari volume je. Dia suruh cari volume je. Dia tak suruh cari side slope. Kan? Side slope dia tak suruh cari. Dia suruh cari volume saja. Volume of earthwork. Okay. Okay, settle yang tu. Ada soalan lagi tak? So hopefully lepas ni you boleh hantar lah. Kan? Okay, next question. Nah, yang ni pun mudah juga. Kan? A 700 meter road is to be constructed with a proposed formation width of 10 meter of side slope, cut and fill is 1 in 1. Okay, so jalan 700 meter and this is the long section dia. Jalan 700 meter. Dia punya cross section untuk jalan ni ialah formation width dia ni 10 meter. Dia punya side slope ialah 1 in 1. Okay, estimate the quantity of earthwork. So how to get the untuk dapatkan volume kan. So first chainage kan. From chainage kosong, buatlah table sini. Chainage kosong OGL dia 223, formation level dia ialah ni dekat point ni. Formation level ialah 220. So you boleh dapatkan dia punya distance dengan menolak 223 tolak dengan 220 dapat 3. And chainage 100 224 tolak 219. Kan ni point ni. Dapat 5. Kan. Chainage 200 215 218 tolak 223 tolak dengan 55 kan. Okay, so you buatlah sampai ke 700. Maksudnya sampai ke chainage 700 kan, sampai ke chainage 700 dengan dapatkan dia punya D. Lepas dapatkan dia punya D, dapatkanlah dia punya area kan. Area dia ialah BD plus SD square kan. B dia ialah 10, D dia ialah ni
value ni. So you dapat area. And then carilah average area. Kan, di sini. And then distance. Dah dapat distance. Distance between 0 from jenis 0 to 100, from 100 to 200. So you dapat distance yang seragam, which is every 100 meters. Every 100 meters. Selepas you dapat average ni, multiply, dapatlah volume. Dapatlah volume kat sini. You multiply average area, and average area yang you dapat kat sini, ni pun you dapat lah, dapat average change you dapat, then average kan area dia, then ni multiply, so dapatlah jawapan dia. Total up, sum up, so dapat total volume dia. As simple as that. Untuk yang ni. Okay? Clear? Clear. Okay, untuk area to be turf, you pakai the same information, kan? Sebab area to be turf ni, you nak kira dia punya the same information lah, kan? Sebab dia nak dapat the same area to be turf dekat tepi ni, kan? Dekat tepi ni. Sekarang ni kita nak dapat area to be turf kat sini. Determine if the side slope of the road is to be turf, determine the turfing area required for this road. Kiri dan kanan sebelah sini lah, kan? Kiri dan kanan sebelah sini. So nak cari ini. So you pakai formula side slope. Side slope equal to, kan, punca kuasa, kan, ni D, ni B, SD, dan punca kuasa apa? B plus SD square. B square plus SD square punca kuasa. B plus SD punca kuasa. So you dapat side slope untuk every chainage. You dapat side slope untuk every chainage. And then you carilah average side slope. Kan, ni tambah ni bagi 2. Ini tambah ni bagi 2. Ini tambah ni bagi 2. And average side slope. Okay, lepas dapat average side slope, you dapatkan dia punya distance. Distance every 100 meter tadi. And every 100 meter. So, dapat average side slope and then multiply average side slope ni dengan distance. So, you dapat dia punya area. And total up kan dia punya area, dapatlah dia punya total area to be turf. Dan jangan lupa darat dengan 2. Sekarang ni kita kira bahagian sebelah sini je. Kan? Ni kebetulan dia punya side slope 1. Kan? S dia 1. Sebelah kiri pun 1, sebelah kanan pun 1. Unless kat sebelah kiri lain, sebelah kanan lain. So you kena kira S dia menggunakan S yang lain lah. Kan? Ni S dia sama. Kan? Both. Side slope sebelah sini pun sama, sebelah sini pun sama. Kan? Okay? Clear yang tu? Kan? Betul. Okay, next soalan. Mr. Saya nak tanya yang soalan atas tadi tu kan. Soalan atas yang grid method tu lah. Yang grid method yang sebaru yang tu. Okay. Yang sebaru terangkan tadi tu. Okay. Yang tu kita kena kira asing ke yang cut dengan yang fill dia?
Tak, you buat dalam satu table. So nanti you, sama ada you dapat negatif ataupun positif, itu yang menggambarkan area tersebut ialah cut. Maksudnya kalau you dapat negatif, maksudnya banyak dekat area yang you kira dekat A tu, katakan area A tu you dapat negatif kan. You dapat negatif maksudnya dekat kawasan tu ialah banyak field kan, banyak field. Maksudnya that value tu ialah field area. Kalau you dapat positif maksudnya dekat situ is cut area. And you cut area. So maksudnya nanti you akan boleh determine lah dekat mana tempat yang banyak cut, dekat mana tempat yang banyak fill. And you akan total up kan. You akan bila you total up sama ada nanti you akan dapat negatif positif. Yang ni dikira sama ada you nak soalan lagi satu dia panggil imported soil kan. Kalau selalunya apa yang you cut ni digunakan balik untuk you fill kan, apa yang you cut diguna balik untuk tambah kat tempat yang lain kan. Okey, so maksudnya kalau you dapat negatif last kali jawapan kan, you akan dapat tambah tolak and last kali you total up you dapat negatif. Bermaksud area ni perlukan import maksudnya lebih fill. Maksudnya katalah you dapat negatif kan. Negatif tu bermaksud ada baki kan. Kalau you dapat positif maksudnya you kena import soil daripada luar kan. Sebab kalau you dapat positif lah kan, kalau you dapat positif maksudnya you perlu import soil daripada luar lagi kan. Kalau you dapat balance kosong kan, kosong bermaksud tak ada perlu import kan, tak ada perlu import tanah kan. So bila you dapat negatif dan positif ni bermaksud nanti kan you boleh asingkan lah antara cut ataupun fill kan. So dekat situ you boleh tengok lah berapa banyak cut dan berapa banyak fill. Sebab tu dalam soalan ni dia tanya sebab tu dalam soalan ni mana soalan ni kan? Area of trim and determine the quantity of earthwork for cut and fill and for cutting and fill using a grid method. So bila you dapat negatif automatically is fill, and bila you dapat positif automatically automatically is cut kan. So maksudnya you boleh total up yang fill area berapa, cut area berapa, so you boleh asingkan kan. And then kalau dia tanya soalan kata imported soil tu maksudnya area to be cut. Dalam soalan ni dia tak tanya soalan imported soil ni. Maksudnya tanah yang di cut boleh digunakan untuk fill dan dia tak mention sedetail tu. Kalau macam ni, soalan macam ni you kena asingkan kan. Determine the quantity of earthwork for cut and fill kan. Cut dia berapa quantity, fill dia berapa quantity kan. So daripada sini you boleh dapat dia punya cut and fill bergantung kepada negatif dan positif yang you dapat kan. Ni saya bagi tahu kalau soalan tu lebih dia kata determine the imported soil, sama ada area ni required imported soil or not. So yang tu you kena tolak lah cut and fill. Kalau fill dia lebih daripada cut kan, contohnya fill dia lebih kan, yang negatif area dia lebih, negatif area dia fill dia lebih, negatif area dia katakan 5,000 kan, cut area dia hanya maksudnya cut tu digunakan untuk fill, cut area hanya 3,000 meter cube kan. Fill area required 5,000 meter cube. So kita short 2,000 lagi, betul? And cut to be used untuk fill kan. Cut maksudnya kita cut tanah tu kita nak gunakan untuk fill area. So sekarang ni cut kita hanya 3,000 and cut kita hanya 3,000. So kita perlukan
untuk fill area 5,000. So kita perlukan lagi 2,000 ambil bukan daripada tanah yang sama. Kena ambil daripada luar lah. Kan? So untuk grid method ni selalunya you akan asingkan lah, yang cut and fill tu bergantung pada negative and positive. Kan? Okay, clear? Clear, sir. Okay, soalan ni. Okay, and irrigation channel. Irrigation channel kalau jalan dia macam ni tadi. Irrigation channel dia macam ni lah. Macam ni. Okay. With the length of 2,000 meter is to be constructed, and with this following data. This is dia bagi jalan chainage dan dia bagi the existing level. Dan dia bagi existing level. Okay. So irrigation channel, dia kata dekat sini kalau ikutkan soalan ni, embankment. Dia ada area of cut, dia ada area of fill, which is embankment ni ialah tambakan. Ada embankment 2 meter both side, maksudnya dia ada macam ni lah. Okay. Ni dia punya cross section untuk dia punya irrigation channel ni 2 meter. Okay. This cross section cross section. Side slope in cutting ialah ni cutting, ni cut area, this is fill. This is fill area. Okay. Side slope in cutting is 1 and 1. So S dia 1. Untuk filling kat sini lah. Filling ialah 1.5 in 1. Kan? So the embankment width 2 meter both side. So at channel kosong, embankment. So embankment at channel kosong ni maksudnya dekat channel kosong ni ialah 0.4 kan. 0.4 embankment depth. Okay, ni dia punya cross section dan ni dia punya cross section. Okay. Long section ni pula macam mana? Sekarang ni this is the original ground level. This is top embankment. And this is back level. And back level yang dekat bawah tu lah. Back level. Okay. Propose back level at chainage kosong. Propose back level. So sekarang ni kita ada 3 line lah. Satu yang selalunya irrigation channel ni macam ni lah. Okay, this is back level. Okay, original ground level. Kat sini, original ground level kat sini. And then top embankment kat atas ni. Top embankment. Okay, so yang kita ada data setiap chainage, maksudnya dekat chainage kosong, kat chainage ni. Kat chainage kosong. Existing level dia dekat chainage kosong ialah 240. Okay. Proposed back level dia ialah 239. 239. So automatically untuk you cari cut ni you dapat dah point dekat satu ni. Point kat chainage kosong ni which is 240 tolak 239 which is 1 meter. Betul? Okay. And then apa lagi maklumat kat sini kita. The top embankment is maintained parallel. So top embankment kita tak ada data. Ni bukan 2 meter ni. Ni width. Okay. Okay, dia kata embankment depth ialah embankment depth at chainage kosong ialah 0.4. So maksudnya kat sini lah. Kan 0.4 ni. At chainage kosong 0.4 pada permulaan at chainage kosong 0.4. Kan ni 1 meter, ni 0.4. Ni kita tengok daripada sini. Mata kita duduk dekat sini. So kita cut benda ni, kita nampak top embankment kat sini, original ground level kat sini, back level dekat sini. Nampak ni? Ada tiga line yang berbeza. Okay.
So level original ground level untuk channel kosong 240. Back level ialah at channel kosong ialah 239. And then proposed back level, maksudnya back level ni ialah 1 in 5,000. Kan? Maksudnya 1 meter drop sebab air tu nak lalu kan. So setiap 5,000 dia jatuh 1 meter. Dia jatuh 1 meter. Kan? So macam mana nak buat? Kan? 1 bagi 5,000. Betul? 1 bagi 5,000. Okay. Untuk channel 500 berapa dia punya? Dia punya level. 1 bagi 5,000 darab dengan channel darab dengan 500 lah. Betul? Darab dengan 0.1. So dia akan drop 0.1 daripada 239 ni. Dia akan drop 0.1. So 239 tolak dengan 0.1. So dia akan dapat level kat sini 238.9. Okay. So point dekat channel yang kedua, channel 500 ni kan, channel 500 ni kita dah dapat dah back level dia 238.9 kan, 238. Channel kat 500 existing level ialah 239. So 239.7 tolak 238.9. So you dapat D nombor 2 kan. 239.7 tolak dengan 238.9 kan. So dapat 0.8. Kat sini dapat 0.8. Betul? You dapat 0.8 kan. From OGL to back level dekat channel 500. Betul? Okay. And then dia kata pula top embankment is maintained parallel from channel kosong to 2,000. Channel kosong to 2,000. Maksudnya level ni dia punya parallel tu maksudnya selari kan. Maksudnya dia nak bagi sama. Maksudnya dia punya side slope dia sama. Dia punya slope dia sama. Nak bagi selari lah. Dia punya gradient sama kan. Same gradient. Top embankment dengan back level same gradient. Kan? Same gradient. Okay. So macam mana nak bagi sama? Kan? Ni 1.4 kan, 1.4 sini nak jadi berapa? Kalau 1.4, sebab apa 1.4? Sebab 1 tambah 0.4 kan. Sini pun nak jadikan samalah kan. 0.8 berapa lagi nak sama dengan 0.4 ni? Oh, bukan 0.4 tu tolak 0.8 je sir. Macam mana? Kan kita nak cari berapa yang sama kan. Kalau Tak, 1.4 sekarang ni kita nak cari yang dekat level ni. Dekat level ni. Okey. Yang ni ialah 240.4 lah, betul? Betul, level top embankment ni. Betul, sebab kita dah tambah 0.4. Betul? Okey. Point yang dekat 2 ni back level same gradient with the top embankment. So point dekat sini ialah berapa? Point dekat sini. D dia tak tahu. D yang dekat atas ni. And same maksudnya 1 in 5,000 jugalah. 1 in 5,000. 1 in 5,000 darab dengan 500. Okay. Dia akan turun 0.1 meter. So 240.4 240.4 tolak dengan 0.1. So kat sini level dia 240.3 kan. So maksudnya 240.3 tolak dengan 239.7. So ni kita dapat 0.6 kan. 0.6 untuk yang challenge 0.6 tu daripada 1.4 dalam tolak 0.8 yang sir. 1.4
Tolak 1.8. Betul. Sama juga kalau konsep parallel tu maksudnya dia nak bagi sama lah, dia nak maintain parallel ni 1.4 tolak dengan 0.8 pun you akan dapat the same 1.0.6. Yes. Tadi kan ambil level dia kan. Macam contoh tadi saya ambil 238.9 kan. Kalau saya ambil dia punya titik perpuluhan yang belakang tu berbeza, dia akan jejaskan ni tak? Pemakahan tak? Tak. Janji you tahulah kan kenapa 239 ni, sebab 1 bagi 5,000, betul? 1 bagi 5,000. Okey, 1 bagi 5,000 maksudnya 1 meter drop in 5,000. Okey, sekarang ni hanya 500. Sekarang ni kita cari dekat challenge 500. Challenge 500. So dia akan drop dekat 500, dia akan drop 0.1. So daripada level 239 tolak dengan 0.1. So dapatlah 238.9. Belakang dia tak ada point-point dah. Dia hanya ada 238.9. Dia tak ada belakang-belakang point dah. Okey. So maksudnya you akan buat terus ni. You akan cari level-level untuk challenge 1,000, challenge 1,500, challenge 2,000. Kan? And then dapatkan dia punya D untuk setiap, untuk cut and fill. Kan? D untuk cut dan D untuk fill. Kan? So you buatlah challenge 0, challenge 500, challenge 1,000, challenge 1,500, challenge 2,000. Okay. Depth of cut, you dapat yang first challenge ni ialah 1. Kan? Ni 0.8. Depth of fill, kan? Depth of fill untuk you nak buat kira yang atas tu, dekat top of embankment tu 0.4. Nombor 2 ialah 0.6. Dan you akan cari dekat sini, dekat sini, dekat sini. Dan samalah, you akan dapatkan dia punya area of cut dengan area of fill. Kan? Area of fill. So area of cut samalah kan, BD plus SD square. Kan? Which is B dia untuk cut ni ialah B untuk cut ialah 5 meter. Betul. B untuk cut ni ialah back width 5 meter. Betul. Okey. Embankment width ialah 2 meter. Ni dekat atas ni ialah 2 meter. Kan? Okay, so you need to get the area of cut menggunakan BD plus SD square. Untuk area of fill pun sama, BD plus SD square dengan menggunakan value-value yang berbeza, which is B untuk cut ialah 5 and B untuk fill ialah 2. And S pun berbeza, S untuk cut ialah 1, S untuk fill ialah 1.5. And so you masuk dalam formula. Kan? Masuk dalam formula and then multiply macam biasa lah. Dapatkan dia punya interval. And interval dapatkan dia punya distance. And distance every 500. Sir, yang distance tadi kita kira tu kan 1.2, 1, 0.8, 0.6 tu kan? Depth, bukan distance, depth. Yang ni, betul? Yang ni kan? Mana? Okey. Betul, depth kan? Dia dapat depth kan? Inilah. Ni. You nak dapatkan D untuk setiap ni kawasan cut, ni kawasan fill. Kan? Okay, so you akan cari distance untuk depth untuk cut berapa? Depth untuk cut yang seterusnya. Katakan dekat channel 1,000 ni pula, ni channel 1,000. Ini dekat point ni. 1 bahagi 5,000 darab dengan 1,000. Kan? So dia akan turun 0.2. Kan? So 239 kan? Asal dia dekat channel 239 tolaklah dengan 0.2. So kat point ni ialah kat channel 1,000 ni kan? Point dia ialah 238.8. 238.8. Okey? OGL dia tengoklah daripada soalan.
OGL dia ialah dekat channel 1000 239.4. Okay. So 239.4 tolaklah dengan 238 ni yang you dapat dekat back level ni. Kan? So dapat 0.6. Kan? Channel 1000 0.6. Kan? Channel 1000 0.6. So untuk yang bahagian atas ni, top of embankment, kan sama juga. Dia nak maintain 1.4. Kan? So kat sini jadi 0.8. Kan? So you carilah area of cut and area of fill. Kan? Dan cari yang seterusnya untuk level. Kan? Okay, so dia punya tricky kat part kat sini, you nak kena cari dia punya back slope level ni untuk setiap channel. Kan? Yang lain semua sama. Kan? Yang lain semua sama. Okay. So selepas you cari area of cut and fill, kan? Area of cut and fill, you nak kena cari dia punya total area to be turf. Total area to be turf sama macam example yang first yang saya tunjuk tu. Kan? Maksudnya keseluruhan kawasan ni nak di lining menggunakan concrete lining dia kata. Kan? Area to be turf. Kan? Sorry dia kata forming the both embankment and turfing, kan, by concrete lining of all area. All area maksudnya semua lah, kan. Maksudnya semua kawasan ni nak diletakkan konkrit. Kan. So nak kena cari area ke semua kawasan ni. Kan. Sama macam contoh example lah tu. Kan. So sama, you nak kena cari side slope untuk cut dan juga side slope untuk fill. Kan. Okay, so semua ni melibatkan pengiraan matematik yang biasa, which is yang advance pun hanya yang ni, VD plus SG square. Yeah. Okay, hopefully you boleh hantar before the deadline, which is tomorrow kan. Okay. So saya dah terang 2 kali ni, hopefully faham lah benda ni kan. Benda ni dia jawapan tak penting tapi jalan kerja tu penting. And jalan kerja you need to show one by one. Okay. Macam tu juga dengan exam nanti, masa test nanti. Yeah. Ada soalan? Saya tak tahu. Okay, so clear? Okay, kalau tak ada, I think saya stop.